الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang terlalu banyak yang sentiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada pagi ini alhamdulillah kita dapat bersama saat subuh berjemaah. Subuh ni antara tepat peralihan antara malaikat apa dia ni, siang dan malaikat waktu malam. Riwayat mengatakan apa dia ni, dia tukar shift kita panggil dah. Maka malaikat akan melaporkan apa yang dilakukan oleh hamba dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harap insya-Allah laporan hari ini adalah laporan yang terbaik yang kita buat insya-Allah taala, di mana kita mula hidup kita dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah untuk pagi ini saya nak buat satu tajuk berkaitan dengan berwasiat dengan 1/3. Wasiat itu semua salah satu daripada benda yang sangat-sangat digalak dalam Islam. Cuma apabila kita bincang masalah wasiat ni, di sana ada perkara yang perlu kita jaga. Antara yang kita akan bincang pada hari ini ialah berkaitan dengan wasiat tidak melebihi daripada 1/3, ataupun disebut sebagai berwasiat dengan 1/3 daripada harta kita. Hari ini satu perkongsian hadis daripada Sa'd bin Abi Waqqas qala ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa anna bi Makkah wa huwa yakrahu an yamuta bil ardi allati hajara minha. Qala yarhamullahu ibn Afra. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, usi bimali kullihi. Qala la. Qultu fashatru. Qala la. Qultu as-suluth. Qala fathuluthuka wathuluthu kathirun. Innaka an tad'a warasataka aghniya khairun min an tad'ahum 'adatan yatakaffafuna an-nas fi aydihim. Wa innaka mahma anfaqta min nafaqatin fa innaha sadaqatun hatta luqmatu allati tarfa'uha ila fi imra'atik wa asallahu an yarfa'aka fa yantafi' bika nasun wa yadurru bika akharun wa lam yakul lahu yawma idzin illa ibnatun. Satu hadis tuan semua dikongsi oleh satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita dengar, nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Satu pribadi tuan semua antara generasi awal yang menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya dia adalah salah satu daripada 10 orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis mereka adalah ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam bahasa Arab kita panggil al-asyratu al-mubasysyaruna bil jannah, iaitu 10 orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa dalam kehidupan dunia lagi mereka adalah ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Di mana 10 orang yang disebut dalam satu hadis Nabi kata al-asyratu minal jannah, 10 orang apa dia di antara orang yang dimasuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga dia. Maka di antara ramai 10 orang itu semua, antara mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Maknanya jaminan syurga ni bukanlah satu jaminan biasa. Mesti di sana ada usaha atau pengorbanan
yang dilakukan oleh mereka ini, sahabat peringkat Nabi SAW boleh sebut dalam kehidupan dunia ini, mereka ini adalah ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan semua, kajian berkaitan dengan peribadi sahabat ini sepatut jadi kajian kita lah. Ataupun kalau boleh kita ambil masa, sekarang ni banyak buku-buku yang berkaitan dengan sejarah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Antara buku yang comel tuan-tuan semua yang saya rasa boleh tuan-tuan boleh beli lah, Ja'far Rawah pun ada, ialah kaitan dengan satu kitab nama dia gambaran ataupun gambaran kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang ditulis oleh Abdul Rahman Al-Basha, orang Arab. Cuma buku tu diterjemah dalam bahasa Melayu, di mana buku tu dia menceritakan tentang apa dia ni, sejarah kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tentu semua sebenarnya kita perlu kaji, kita perlu baca kehidupan dia orang ni lah. Sebab dia orang ni bukan calai-calai orang yang diaku oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selalu kita dengar radhiyallahu anhum, Allah Taala redha kepada mereka. Maka kita cuba tengok bagaimana kehidupan dia orang, bagaimana budaya hidup dia sampai peringkat diaku oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi sebut mereka adalah ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana saat ni tuan-tuan semua, saya dah cerita banyak kali dah lah tentang saat ni, antara satu peribadi yang kalau kita baca ayat Quran, Allah Ta'ala sebut tentang kisah orang tua kan, wa in jahada ka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ayat yang saya baca ni tuan-tuan semua dalam surah Luqman. Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana satu budaya yang perlu ada kepada anak, di mana ketaatan anak kepada ayah mak ni dia ada batasan dia lah. Kalau diajak mereka dua tu, orang tua tu ajak untuk buat perkara yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita tak boleh nak ikut. Di mana ayat ni tuan-tuan semua, ayat ini apabila ulama disyarah ayat ini, dia akan kaitkan dengan cerita tentang Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, di mana saya selalu ceritalah, di mana apabila dia masuk Islam, kemudian mak dia marah ke dia, mak dia mogok lapar, tapi dia masih pertahankan Islam, walaupun mak dia macam mana sekalipun, Islam ataupun agama Allah Ta'ala lebih aula daripada mak dia ataupun daripada ayah dia. Sebab itulah dia ungkap satu kalimah yang saya sebut banyak kali, ialah ya bunayya law kanat laki ya ummah law kanat laki mi'atu nafsin kharajat nafsan ma taraktu dina Muhammadin. Wahai Muhammad, wahai mak, kata dia, wahai mak aku, sekiranya kamu ada 100 nyawa keluar satu-satu, aku tidak akan tinggal agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tuan-tuan semua ayat tu, apabila dia cerita tentang Allah Ta'ala sebut ayat tu, biasanya ulama apabila syarah ayat tu, maka dia akan kaitkan dengan satu peristiwa yang berlaku pada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Dalam hadis kita akan baca hari ini tuan-tuan semua, cerita cara umum yang saya sebut hadis ni adalah satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam melawat dia sakit tenak lah satu, tapi sakit tenak macam seolah-olah macam nak mati lah. Apabila dia sakit tenak tadi, kemudian dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh ke tak dia nak apa, dia nak wasiat harta dia keseluruhannya, bagi harta keseluruhannya kepada orang lain sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata tak boleh. Nabi sarankan supaya habis-habis tinggi ialah 1/3 daripada harta kita boleh wasiat kepada orang lain. Kemudian lepas daripada itu Nabi sebut alasan kenapa sebenarnya Nabi minta supaya jangan semua ada wasiat harta tadi. Habis-habis itu adalah 1/3, kecuali dia benar oleh orang cuma bersakut isu lain lah. Alasan yang Nabi sebut itu ialah Nabi kata, kalau kamu tinggal anak-anak kamu ataupun orang yang berhak yang lepas daripada kematian kamu dalam keadaan kaya, dalam keadaan berada, lebih baik daripada kamu tinggal mereka dalam keadaan apa dia tidak minta dengan orang. Kemudian lepas daripada itu tuan-tuan semua, Nabi SAW sebut pada dia tentang apa sedekah. Sedekah ni walaupun sikit, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan dinilai pahala. Dan akhir sekali seperti ini hadis Nabi SAW mengatakan, dia Allah Ta'ala akan panjangkan lagi umur dia ni, kemudian ramai orang akan ambil manfaat daripada ilmu dia, dan juga ada juga orang yang apa dia ni dapat mudarat daripada dia. Maknanya satu masa dia akan berjihad, ada orang yang kembali pada Islam, dan ada orang yang dibunuh oleh
ataupun orang yang dikalahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Itulah lebih kurang tentang kandungan hadis. InsyaAllah saya akan buat satu-satu. Saya akan baca teks, kemudian kita boleh ambil sikit sebanyak apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada teks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muduni wa ana bi Makkah wa huwa yakrahu an yamuta bil ardi allati hajara minha. Dalam hadis ni tuan-tuan semua, katanya Sa'ad satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah dia. Masa tu dia sakit tenaklah. Di mana riwayat lain mengatakan peristiwa ni berlaku semasa Hajjatul Wada', iaitu peristiwa haji terakhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melakukan ibadah haji, di mana pada saat inilah dikatakan dia sakit tenak. Kemudian pada masa itu tuan-tuan sebelum kurang pada tahun 10 Hijrah. Di mana peristiwa itu tuan-tuan semasa itu dia berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Inilah tuan-tuan semua kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini antara amalan Nabi ialah walaupun sibuk macam mana sekalipun dia akan ziarah. Ziarah ni sebahagian daripada budaya Islam lah. Apatah lagi orang sakit. Kenapa tuan-tuan semua ziarah ni dia ada dua pulangan lah. Pertama sekali pulangan kepada orang yang ziarah. Yang kedua ialah pulangan kepada orang yang kena ziarah. Yang pertama sekali, Nabi tuan-tuan semua walaupun sibuk macam mana sekalipun sebagai orang yang diutus oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul, kan, kerja-kerja banyak. Tetapi ini satu budaya akhlak Nabi SAW ajar kita apabila kita berada dalam masyarakat. Ikatan hubungan masyarakat ni kita kena jaga. Bukan hanya sekadar apabila kita beribadat khusus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi hubungan masyarakat ataupun ikatan dan sebagainya, ini antara benda yang perlu kita bina. Maka di antara amalan yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah amalan berziarah, khususnya orang ziarah orang sakit. Saya dah sebut tadi, apabila sebut ziarah orang sakit ni, pulangan dia kembali kepada orang ziarah ni. Antara pertama sekali, orang ziarah ni ditunai hak kepada masyarakat, hak saudara dia kepada saudara Muslim yang lain. Kita pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut hakul muslim alal muslim khamsun. Nabi pernah sebut, Nabi kata hak seorang Muslim dengan Muslim yang lain perlu ini buat. Ada ni sebut 5 perkara. Antaranya ialah dia panggil, antaranya ialah ni ziarah orang sakit dia panggil. Nah, itu sebahagian daripada hak yang kita tunai. Maknanya kita ziarah orang sakit ni tuan-tuan, pertama sekali di segi pulangan kepada orang yang ziarah ialah dia melaksanakan satu tuntutan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun dia melaksanakan satu hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya dia buat kepada kepada saudara dia. Yang kedua pula tuan-tuan semua, ziarah orang sakit ni pulangan dia kepada kita. Orang ziarah ni antaranya pahala banyak terbagi. Tadi kita tunai hak. Yang kedua dari segi pahala. Kita ziarah orang biasa pun akan diikuti oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi kita ziarah orang sakit yang perlu kepada ubat, yang perlu kepada menghiburkan dia dan sebagainya. Itu tuan-tuan semua, itu pulangan kembali kepada orang yang ziarah. Yang kedua pula pulangan kepada orang yang kena ziarah, orang sakit. Dia orang sakit tuan semua, dia perlu kepada perlu kepada hibur hati dia, perlu kepada keselesaan dan sebagainya. Orang sakit memang tenang hidup dia. Maka apabila kita pergi untuk menghiburkan hati dia ni tuan-tuan semua, ini satu benda besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita boleh hibur hati dia dengan dia sakit, kita boleh hibur hati dia, kemudian kita boleh doa kepada dia, sebab doa ni sebahagian daripada penawar yang besar. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melawat orang, Nabi akan doa kepada si sakit dan sebagainya. Itulah tuan-tuan semua antara benda-benda yang kembali kepada orang yang kena ziarah ni, antara kita dapat dia boleh menghiburkan hati dia. Cuba tengok kita pergi hospital kadang-kadang satu katil tu ramai pakak ziarah dia. Satu katil kita tengok tak ada orang sedih, kau sedih kadang-kadang. Syukur tengok ramai dan sebagainya. Banyaklah tuan-tuan semua yang mana kalau kita perhati kepada hikmah ataupun rahsia di sebalik ziarah sakit ni besar sangatlah. Antaranya apa yang saya sebut tadi. Di mana tuan-tuan semua, saat ni apabila ada sakit itu, pada masa tu dia berada di Mekah. Dia ni kalau boleh taksir lah, kalau mati tempat yang dia tinggal dah. Kalau boleh dia nak mati tempat lain.
Mekah ni tempat dia. Dia tak sia sangat kalau boleh mati tempat yang dia pindah dah. Sebab tu dalam riwayat lain dia kata, dia pernah sebut, dia kata apa dia ni, qad khasyitu an amuta bil ardi allati hajartu minha. Oleh kerana dia asalnya musuh daripada kota Mekah, kemudian tinggal Mekah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tinggal Mekah bukan kerana kepentingan peribadi, tak kan, tapi dia tinggal Mekah sebelum tu ialah kerana semata-mata untuk untuk menyambut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu dia kalau boleh, kalau mati pun tak usah mati di Mekah lah, nak mati tempat lain. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah dia, Nabi kata apa dia? Nabi kata yarhamullahu ibnu Afra. Kan? Comel kan kita orang Islam ni doa sama doa antara satu sama lain. Yarhamullahu ibnu Afra, moga-moga ibnu Afra ini, ibnu Afra ni maknanya gelar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Nabi kata moga-moga Allah Taala bagi rahmat ke dia. Inilah tuan-tuan semua nak ceritanya, kita sama-sama Islam ni kita kena doa sama doa lah. Kan, ini satu budaya comel yang diajar oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku sekarang ni tuan-tuan semua, kita tengok kadang-kadang tak berlaku macam tu. Minta maaf saya sebut kadang-kadang apabila berlakunya macam pilihan raya ni lah. Kadang-kadang kita nak berbalah, kita nak mengata kadang-kadang seolah-olah dia bukan saudara kita sebagai seorang Muslim. Kau lagi mana ada? Kita tengok Facebooknya, kita tengok TikTok, apa semua kadang-kadang tak ada usul-usul maknanya kita nak menghormati, ataupun kita nak jaga, ataupun kita nak apa dia ni, pelihara apa dia ni pribadi seorang Muslim dan sebagainya. Tuan-tuan semua, saya selalu sebut cerita orang dulu lagu mana kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuba tengok Nabi kan. Apabila Nabi masuk kota Mekah kan, Nabi tidak apa dia panggil, tidak balas dendam kepada dia. Nabi bagi kemaafan kepada dia kan. Intaliqu wa antum tulaqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kemaafan kepada ahli Mekah. Walaupun pada masa tu tuan-tuan semua walaupun pada masa tu dalam apa dia orang itu memang mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi masuk kota Mekah, Nabi bagi maafan kepada dia. Dan saya pernah sebut cerita sebelum Imam Ahmad saat-saat akhir nak mati, apabila orang pergi jumpa, orang penuh seksa dalam penjara kan, dia bagi maafan. Kemudian saya nak sebut satu lagi contoh tuan-tuan, berlaku pada satu orang, nama dia apa dia ni, nama dia satu orang pendakwah Mesir. Saya pernah cerita sebelum ni, dia pernah ditangkap tuan-tuan semua oleh satu pribadi yang zalim, iaitu kerajaan yang zalim lah, namanya Jamal bin Nasir. Jamal bin Nasir ni tuan-tuan semua dia pakat nak guling kerajaan zalim pada masa tu, nama dia Raja Farouk. Dia pakat lah dengan mama, apabila berlaku tak molek ke apa semua, akhir sekali mau pakat tolong dia. Apabila dia benar, maka dia ikat habis pokok ulama. Pokok ulama yang cuba tegur dia gapo semua kan. Ikat ada penjara, bukan sekadar ikat, ada sengah-sengah tu semua digantung mati. Contoh Said Qutb rahimahullah taala. Saya nak cerita satu peribadi di antara pimpinan dakwah pada masa tu, dia masuk penjara tu semua. Lepas daripada masuk penjara tu, orang tanya dia, bagaimana pandang kamu terhadap apa yang dibuat oleh Jamal bin Nasir, kata dia. Dia kata yarhamullahu jami', moga-moga Allah Taala rahmati semua. Tengok tuan-tuan semua sikap dia tu macam mana. Ada riwayat lain mengatakan apabila dia berada dalam penjara, Syekh ni ada dalam penjara, kemudian dia tidur. Ada orang tepi Syekh kata dia Jamal bin Nasir meninggal dunia dah. Dia sedar daripada tidur tu, rahimahullah, moga-moga Allah Taala rahmati dia. Okey, cuba tengok kan. Kita hari ni Allah kihbal beza sikit, ada kata tu kadang-kadang saya tengok, kadang-kadang Allah masya-Allah. Bukan soal Islam, salah macam itulah. Kan? Kalau ke mana betul boleh tengok sendiri lah. Ini satu budaya yang tidak sihat lah. Kita kena tengok balik dia saudara kita, dia mengucap syahadah macam kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia ada hak yang perlu kita tunai. Okey. Kembali kepada kisah kita tuan-tuan semua. Nabi SAW cuba tengok kan, apabila jumpa dengan Sa'ad ni, yarhamullah ibnu Afra kan, moga-moga Allah Taala rahmati apa dia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Itulah tuan-tuan semua, orang Islam ni dia ada bagai-bagai doa kita panggil. Jumpa doa, pisah doa dan sebagainya. Kan?
Tapi orang Arab ni dia bahasa dia sedap kan. Kalau Melayu payah dia nak sebut moga-moga Allah Taala rahmati kamu. Dia berat dia bunyi kalimah tu. Tak, bukan berat dia tak lawah kadang-kadang. Kan? Tapi bahasa Arab ni mudah, yarhamullah, yarhamukallah. Moga-moga Allah Taala rahmati engkau. Kan, kita dalam budaya biasa pun cuba tengok orang beresing pun kita doa dia kalau ke mana? Yarhamukallah. Kan, tengok ni satu budaya doa ni antara satu sama lain. Ini satu budaya yang comel Kemudian masa dia sakit tu semua sakit tenak ke apa semua dia ingat ke tak ada dia ni gitu lebih kurangnya. Tapi rupa-rupa saat ni lepas daripada peristiwa ni Allah Ta'ala bagi sembuh ke dia. Riwayat mengatakan siapa kerajaan Bani Umayyah kan, siapa situ kehidupan dia, maknanya lepas daripada peristiwa ni apa dia ni dia dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentu semua apabila dia ada keadaan macam kita saat-saat akhir bagi dia memang tak ada kali dia kata. Maka dia tanya apa? Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini tentu semua nak ajar kita apabila kita ada masalah, apatah lagi masalah keagamaan dan sebagainya, kita kena tanya orang yang ada layak, ada orang kelayak ke lah. Ya, sebab kita nak urus hidup kita mengikut acuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tak faham, kita tak reti, kita kena tanya orang reti lah. Sebab itulah pada saat ni dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dia nak derma, nak wasiat harta dia keseluruhan harta dia uyuk orang belaka. Kata dia, qultu ya Rasulullah, di antara benda yang apabila dia melawat, apabila Rasulullah melawat dia tanya Rasulullah kata dia, ya Rasulullah usi bimali kulli. Hamba ni kata dia nak wasiat harta hamba ni keseluruhannya bagi orang belaka. Okay. Pada masa tu tuan-tuan semua dia tak ada anak seorang, dia ada anak. Nama dia Aisyah radhiyallahu Aisyah nama anak dia. Nama dia Aisyah lah. Bukan Aisyah isteri Nabi tu dah. Ini nama-nama kepada anaknya pada saat ni satu orang nama dia, kalau mengikut riwayat dan mengatakan nama dia Aisyah. Cuma oleh kerana saat-saat akhir dia nak mati ni, sebab tu orang dulu kadang-kadang dia mikir panjang. Bila sebut nak mati nak buat kebajikan supaya apa ni kesenambungan pahala tu berlaku. Kalau ke mana kan dia mikir pak kita berbulan ibadah juga kan. Maknanya apabila tua-tua mikir harta dia banyak nak bagi masjid, nak bagi nak supaya apa ni kesenambungan pahala tu berlaku. Maka dia ni tu bukan dia ada harta lah. Kalau mengikut dia mengatakan dia ada harta, zumalin, dia ada harta. Cuma dia katakan apa usi bimali kulli, ya setelah hamba nak wasiat harta hamba ni keseluruhannya nak bagi orang lah. Sedangkan masa tu ada orang berhak untuk terima pusaka di tanah dia. Qala Rasulullah kata la, jangan. Tak sawak gitu lah kata dia. Rasulullah kata kan. Kemudian qultu dia tanya lagi, pasyatu kalau separuh boleh tak Rasulullah separuh? Kalau tak boleh semua tak apalah, saya nak derma, saya nak wasiat harta saya ni separuh daripada harta saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata qultu la, tak boleh juga, kalau boleh tak sahlah. Kan? Nabi kata dia pun kata lagi as-sulus 1/3 lagu mana kan. Lagu-lagu mana pun dia nak derma juga harta dia. Walaupun tak boleh semua, tak boleh separuh, dia tanya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sulus, kalau 1/3 lagu mana? Nabi kata okey bolehlah 1/3, tapi 1/3 tu pun banyak lagi Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita faham daripada hadis ni tuan-tuan semua, kalau satu orang tu dia wasiat harta katakanlah saat-saat akhir hidup dia dan sebagainya, maka wasiat ni hanya sekadar lulus 1/3. Kecuali keluarga dia semua tu, orang yang layak terima pusaka tadi tuan-tuan semua dia redha belaka. Katakanlah anak dia 10 orang kata tak apalah kita terima segala ayah kan. Lepas tu tak apalah. Tapi katakanlah tak setuju katakanlah, maka kelulusan dia ada hanya sekadar 1/3 daripada harta dia. Sebab tu dalam Islam tuan-tuan semua, apa wasiat ni antara benda penting lah. Sebab tu apabila orang tua kita tinggal pusaka ke apa semua ni, sebelum kita bagi, antara benda yang kita kena tengok ialah 2 perkara. Yang pertama sekali hutang dia. Ada hutang ke tak? Okay. Kalau ada hutang kena langsar hutang dulu, kemudian baru bagi zakat. Yang kedua tengok wasiat, ada wasiat ke tak? Kan? Maknanya wasiat tadi tengok, maknanya kalau kita rasa tak siap ambil semua wasiat dia, 1/3 tu kena tunai apa di wasiat dia. Maka lepas dapat 2 perkara ni baru kita boleh dipanggil bagi zakat lah, bagi harta yang ditinggal oleh orang tua kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu semua. Nabi ni apabila Nabi sebut itu ada sebab dia lah.
Apa alasan Nabi kata Nabi cadangkan 1/3 daripada harta dia untuk bagi wasiat? Nabi kata innaka antada'a warasataka aghniya khairun min antada'ahum 'adatan yatakaffafuna an-nas fi aydihim. Antara alasan disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kamu tinggal harta kamu kepada anak-anak kamu ko, ataupun orang yang di bawah tanggunganmu ko, dalam keadaan dia berada. Lebih baik daripada kamu tinggal mereka dalam keadaan ada minta dengan orang lain. Batasan ni lah tuan, kadang-kadang orang tua kita dia tinggal harta nak supaya kita ni menjalani kehidupan dengan molek lepas tu. Kan? Maka tuan semua, kalau benar insya-Allah kita boleh pahala sebenarnya. Kalau kita nampak mana benar ni boleh beri keuntungan kepada anak ke apa semua kan. Yang kedua pula maknanya kita nak bina kehidupan dia lepas ni. Kalau start daripada kosong kadang-kadang masalah juga kalau ke mana kan. Kalau harta kita ada kekurangannya boleh bantu dia untuk meneruskan kehidupan. Inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Nabi kata kamu tinggal dia dalam keadaan berada lebih baik daripada kamu tinggal mereka dalam keadaan tak ada apa satu kemudian dia minta dengan orang lain pula. Sebab apa tuan-tuan? Kalau minta dengan orang lain banyak perkara lah. Yang pertama sekali maruah. Kalau ke mana kan? Kita ni Islam ni terlalu boleh taksir jadi orang bawah ni orang minta ni. Kita nak jadi orang-orang dulu atas. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Tangan bawah tangan meminta lah. Dan banyak perkara tuan-tuan semua. Kalau dalam keadaan miskin katakanlah banyak nak buat kerja pun payah kadang-kadang. Maka dengan sebab hasrat kita ni tinggal harta kita kepada anak kita nak jaga masa depan dia orang dan sebagainya, ataupun nak supaya perjalanan hidup dia mudah sikit kalau banding tak ada langsung. Maka inilah di antara alasan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, maknanya kamu tinggal harta kamu kepada warisan ataupun orang layak terima pesaka ataupun orang bertanggungjawab kamu ini dalam keadaan berada lebih baik daripada kamu tinggal mereka dalam keadaan minta sedekah ataupun minta dengan orang lain. Ini antara semua di antara alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat kepada Sa'ad ni jangan wasiat keseluruhan harta dia. Kalau dia ada anak sebagai tinggallah sebahagian daripada harta ni kepada anak supaya dia dapat menjalani kehidupan dengan baik lepas daripada kematian kita. Kemudian Nabi sebut pula tuan-tuan semua, Nabi kata wa innaka mahma anfaqta min nafaqatin fa innaha sadaqatun hatta al-luqmatu allati tarfa'uha ila fi muraati. Kemudian Nabi sebut satu kaedah tuan-tuan semua nak menggalakkan kita ni supaya infak harta kita. Kan kita selalu dengarlah dalam hidup kita ni tuan-tuan semua, kan infak ni sebahagian daripada amalan yang begitu besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Infak ni makna tak semestinya banyak. Ni berdasarkan kepada kemampuan yang ada pada kita lah. Dalam hadis Nabi kata apa dia? Wa innaka mahma anfaqta min nafaqatin. Makna sekalipun kita infak sikit macam mana sekalipun, kalau kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala, fa innaha sadaqah, itu adalah satu sedekah yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau sedekah ni tuan-tuan semua, maknanya kita panggil apa? Sedekah ni ibadat lah. Sebab tu dalam Islam bila kita bicara dalam konteks ataupun konsep ibadat tuan-tuan semua, bila sebut ibadat dia merangkumi segala pergerakan hidup kita, hatta benda kecil sekalipun. Dan riwayat ni mengatakan hatta sikit pun yang kamu bagi kan infak harta kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, katakanlah 10 sen sehari ke ataupun serial sehari yang kita infak, maka itu satu nilai yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Taala anggap apa yang kita buat sebagai satu sedekah atau ibadat yang akan dinilai, akan diberi pulangan kepada orang yang bersedekah. Sebab itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala semua cuba tengok dalam sejarah sahabat. Sahabat ni bukan kaya belaka, kan? Tak ada, tapi budaya infak ni jadi budaya dia orang. Hatta kadang-kadang dalam satu peristiwa peperangan katakanlah, ada di kalangan sahabat kadang-kadang tak ada apa satu, ada sekadar tamah sikit-sikit gitu ya, yang nak bagi sumbangan kepada perjuangan. Dan benda ni kadang-kadang diperli oleh orang munafik lah. Allah, zekah begitulah. Orang munafik di kota Madinah ni pula tengok sebagian daripada sahabat infak benda-benda kecil gitu, dia perli. Tapi akhir sekali Allah Ta'ala tu ayat, mana defend Allah Ta'ala tu ayat apa dia ni mengatakan kemuliaan kepada para sahabat. Dia sanggup apa dia ni memberi harta dia walaupun sikit untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala.
Maknanya kita faham daripada hadis kita tua semua dan kenyataan sahabat, kenyataan sejarah yang saya sebut tadi. Nak cerita yang dalam Islam ni, walaupun macam mana sekali, budaya sedekah tu yang kita nak. Ini bergantung kepada kemampuan dah. Kan? Kalau satu orang tu dia boleh sia sehari, dia derma apa dia 10 sen banyak dah tu. Dah, kalau satu orang tu boleh juta-juta apa dia sebulan, dia bagi 1000 rial apa, tapi tak kenanya di segi nilai mahal tu lagi. Dah. Begitulah tu semua. Cuma kita nak diajar supaya apa ni budaya sedekah ni jadi satu budaya kita lah. Saya kadang-kadang saya tengok orang Arab, antara benda yang dia latih pada anak dia lah, satu benda kadang-kadang dia dapati comel. Dia pergi masjid, kadang-kadang anak cik anak baru boleh jalan gitu ya, dia bagi duit pada anak dia, kemudian suruh letak seling. Saya tengok 2 kali lah dia, saya tengok di antara benda comel. Pertama sekali pasal seling tadi, dia bagi duit nak latih anak dia, latih daripada awal supaya apa dia ni suka pada benda ni, jumpa miskin bagi dia ajar anak. Satu lagi dia ajar saya tengok ialah jumpa dengan ulama. Lepas daripada semaya tu dia lepas anak dia pergi jumpa. Orang Arab ni berani tak macam anak kita ajar jadi nakut daripada awal. Dia lepas anak dia pergi saling dengan ulama ataupun saling dengan imam kan. Pergi gong-gong gitu kan. Tapi nak cerita kita lah tu semua satu benar-benar gini dia perlu pada latihan. Tak latih tak jadi bab infak ni, kalau tak latih memang tak jadi sebenarnya. Sebab Allah Ta'ala capuk apa ni, dalam diri manusia ada dia panggil apa dia saya harta dan sebagainya. Maka sebab itulah tu semua, maknanya kita setiap pagi kita duk main challenge duk apa semua ni sebagai daripada kita apa dia ni, kita ajar kita untuk infak harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu dalam hadis Nabi kata, wa innaka mahma anfaqta min nafaqatin fa innaha sadaqah. Okay. Kamu sekali macam mana sekalipun kamu keluarkan harta kamu, walaupun sikit macam mana sekalipun, dia dianggap sebagai satu sedekah yang akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Nabi kata hatta luqmatu allati tarfa'uha ila fi imra'atik, sehingga satu suapan kamu suap kepada isteri kamu, dia kata dia itu pun sedekah yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kita buat kerja, kita infak, kita apa dia ni jaga nafkah kepada anak bini kita, walaupun sikit tu. Dalam hadis ni walaupun apa dia ni, walaupun dia panggil satu suap yang kita suap pada isteri kita, katakanlah nak cerita yang sikit macam mana sekalipun, tetap akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita orang Islam ni kalau boleh kita nak pergerakan kita ni kan, semua maknanya boleh pahala berlaku. Tapi dengan syarat lah, syarat tahu cara mengaji. Yang kedua ialah syarat, yang kedua ialah kena ikhlas melakukan amal. Ya, cuba tengok dalam kisah ni, kita infak setiap pagi kepada kita beli nasi khabu ke, beli ke makanan ke apa semua kan. Benda ni jadi benar harian dalam kehidupan kita. Cuma kita cuba niat molek. Ya, niat molek, insya-Allah apa yang kita lakukan tuan-tuan semua itu semua adalah pahala yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Ni kepada isteri dah, pada anak gitu juga setiap pagi bagi 5 rial sehari lah, tak ada sia setengah, tak ada dah. Maknanya tuan-tuan semua ruang untuk kita dapat pahala banyak sangat. Yang penting yang saya sebut tadi lah, kena niat melek hati yang penting sekali. Jangan rugi dia keadaan mencok anak nak minta, tak usah lah gitu kan. Kita rasa tanggungjawab kan, kita nak infak harta kita sebagai tanggungjawab yang telah diamanah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Maka akhir sekali tuan-tuan semua kita bagi benar-benar kita. Itulah dalam hadis ni nak ceritanya, nak ajak kita siapa pikak apa dia ni, benar-benar kita pun dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan semua dalam Islam ni, maknanya peluang untuk kita buat pahala ni banyak, tak terikat dengan apa, dengan kemampuan lebih. Macam dia kata apa, kita cakap bab nafkah ni, amal tak boleh sahari, amal ni kerja gitu-gitu ya kata dia kan. Kadang-kadang kita pernah dengar lah daripada masyarakat yang hamba ni kerja tak ada nak bagi infak macam ni. Dari Islam dia bukan masalah infak ratus-ratus tidak, tapi kita nak ajar apa dia ni, dia panggil apa, ringgit tangan kita, walaupun sebahagian kecil daripada harta kita, tetap akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Tuhan gelar kita sebagai al-munfiq, Tuhan akan gelar kita sebagai orang yang infak harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tuan-tuan semua, sama-samalah kita doa moga-moga Allah Ta'ala beringat kepada kita lah ya, beringat tangi ya, walaupun sikit, maka kita jangan rasa benda tu kecil kan. Yang penting kebajikan kita buat itu tak akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Sebab itulah dalam hadis kan dia sebut maknanya lebih kurang maksud dia, buatlah kebajikan walaupun sikit macam mana sekalipun. Kita dah bincang sebelum ni, Nabi SAW mengatakan ittaqin nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kepada neraka walaupun separuh daripada harap berdiri, separuh daripada buah tamar. Mana infak yang kita belanja walaupun sikit, dia adalah apa dia ni satu saham kepada kita. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa dia ni, siapa peringkat kepada dia, siapa peringkat apa dia ni boleh selamat dengan dia daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kadang-kadang terus begitulah dia ajar isteri dia ke apa semua kan. Kalau apa masak tu dia panggil apa, buat kuah banyak sikit. Katakanlah daging tak ada kan, buat kuah banyak sikit supaya apa dia ni nak bagi pada jiran-jiran dan sebagainya. Ini Nabi SAW didik isteri dia supaya apa dia ni, supaya suka buat kebajikan walaupun sikit macam mana sekalipun. Kemudian yang akhir sekali tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam asallahu an yarfa'aka fayantafi' bika nasun wa yudarru bika akharun. Lepas daripada Nabi ziarah dia ke apa semua, Nabi bagi nasihat ke dia, Nabi bagi panduan hidup pada dia, cara wasiat atau cara menjalani kehidupan dan sebagainya. Nabi kata lepas ni Allah Ta'ala akan panjang umur dia pula. Pada masa tu bagi saat kira-kira memang tak ada daripada masa tu. Harap boleh jadi maknanya itu saat hidup akhir dia tu. Nabi SAW tempat tengok Nabi ni dia buat ramalan. Ramalan Nabi itu ramalan betul. Nabi kata Allah Ta'ala akan panjang umur kamu lepas ni, di mana dua perkara kamu akan dapat lepas ni. Pertama sekali, mana ramai orang akan mendapat manfaat daripada kamu lepas ni. Lepas tu riwayat mengatakan tuan semua, lepas daripada Nabi meninggal ke apa semua, lepas satu khalifah tu atas dia pergi jihad. Atas dia pergi jihad di negara Syam dan sebagainya. Ramai orang masuk Islam dengan sebab apa dia ni, dengan sebab usaha yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi sebut daripada masa sakit, Nabi kata kamu lepas ni Allah Ta'ala akan panjang umur, kemudian ramai ketupai kebajikan daripada kamu lepas daripada ni. Di mana dia pergi jual, dia pergi dakwah, ramai masuk Islam Ini sebahagian daripada apa dia ni kehidupan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Sebab tu dikatakan wallahu alam tu jauh tak jauh dia pergi ni, dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas siapa negeri Cina, dia berkata gitu. Siapa ada cita-cita mengatakan macam itulah. Maknanya orang dapat hidayah dengan usaha dia banyak sangat. Betul apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sungguh-sungguh orang dia kata Sa'ad bin Waqqas ni ada kubur dia di Cina. Cuma apa yang saya baca kata dia memang dia balik semula, dia katakan macam itulah. Cuma ada satu masjid lama di China tu, nama dia Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahu a'lam sebenarnya sudah macam mana, wallahu a'lam. Tapi saya nak sebut maknanya dengan apa yang Nabi sebut dalam peristiwa kesakitan, Nabi kata dia akan umur panjang, kemudian orang lain ketupai dengan ilmu dia, dan ramai dapat hidayah dengan sebab usaha yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan benda tu memang berlaku sungguh. Kemudian satu lagi wa yudarru bika akharun, yang lain pula yang menentang Islam kan, dia jual ramai juga kan, dia dapat mengalahkan dia orang itu kan, dia dapat mengalahkan. Maknanya bagi orang tak beriman dia mudarat lah kan, sebab apa dia tak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang yang apa dia ni, bagi orang yang ikut dia, itu dia panggil dapat manfaat daripada kewujudan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Tentu semua peristiwa ni sebenarnya satu benda yang apa dia ni yang berlaku sungguh. Inilah yang apa dia panggil, apa dia betul apa yang diramal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana keadaan yang akan berlaku pada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Kemudian dalam hadis disebut walam yakun lahu yauma idzin illa binatun. Pada masa Nabi pergi melawat dia sakit tenak tadi, tuan-tuan semua, masa tu riwayat mengatakan dia ada anak seorang pada masa tu. Saya dah sebut tadi nama dia adalah Aisyah, nama Aisyah. Itu nama anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Itulah tuan-tuan semua satu hadis yang kita bincang pada pagi ini. Apa perkaralah yang kita boleh ambil? Yang pertama sekali ialah ziyadatul iman mimman dunahu lil marda. Pemimpin ini ziarah orang sakit kan. Walaupun sibuk macam mana sekalipun, inilah satu budaya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang kita tengok dalam hadis ni, satu pengajaran kedua ialah cakna kepada anak-anak lah kita panggil.
macam berlaku di peristiwa ni, Nabi SAW minta supaya sipil harta kepada anak-anak supaya dapat menguruskan apa dia kehidupan dengan molek. Lepas ni tidak menjadi bebanan kepada masyarakat apabila kita tak ada. Sebab ada sungguh-sungguh kadang-kadang apabila mati berlaku tapi anak-anak jadi bebanan kepada masyarakat. Lepas tu Nabi tak sil kalau boleh, walaupun kita mati maka anak boleh mengurus kehidupan dengan baik, tak menyusahkan masyarakat. Kemudian yang ketiga pula tuan-tuan, pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni ialah apa dia ni, bersedekah. Kan, besarnya pahala bersedekah ni siapa Nabi ajar, walaupun sikit macam mana sekalipun, nilai sedekah ni akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai infak, kan, nilai infak tu dikira sebagai apa dia, pahala sedekah yang kita lakukan. Hatta Nabi kata yang kita bicara tadi, hatta satu suap yang kita suap pada isteri ataupun sikit yang kita belanja kepada isteri kita, itu juga termasuk dalam apa dia sebut sebagai apa dia ni, sedekah akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat pula ialah kita dapat ambil daripada hadis ini tentang saham yang begitu hebat yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ramai masyarakat boleh tupai dengan kehidupan Sa'ad. Ramai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali pada Islam dengan sebab usaha yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Itulah tuan-tuan semua antara beberapa perkara yang kita boleh bincang pada hari ini. Moga-moga kita dapat manfaat bersama insya-Allah taala, dan moga-moga panduan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar ni supaya pada jalan kehidupan kita ni sama-sama lah kita pakai usaha supaya dia sebahagian daripada akhlak kita, sebahagian daripada budaya hidup kita. Insya-Allah bila budaya ni kita dapat tegak, keberkatan akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang akhir sekali adalah sama-sama kita berusaha menjadi orang yang beri manfaat kepada orang lain. Kan? Waktu Nabi SAW sebut, Nabi kata khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang beri manfaat kepada orang lain. Inilah tuan-tuan semua antara budaya para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan antara benda besar juga ialah hidup dia memikir bagaimana untuk nak bina manusia. Hidup dia memikir bagaimana untuk beri manfaat kepada manusia. Yang hidup dia memikir bagaimana membawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah saja untuk pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kefahaman kepada kita insya-Allah taala yang baik daripada Allah, kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu